Baik, kita mulakan surah Al-Maidah mulai ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau dan jikalau, anna bahwasanya ahlal kitab, ahli kitab. Kadang kita baca ahlu, kadang kita baca ahli, kadang kita baca ahla, ya. Jadi kalau ada anna tu, dia jadi ahla. Kalau tak ada apa-apa awalnya, dia ahlul kitab, ahlu bari depan. Kalau daripada ada huruf jar, min ahli, min ahlil kitab, perubahan itulah. Jadi sini ahla tu sebab ada anna tu. Walau dan jikalau anna bahawasanya ahlal kitab, ahli kitab, amanu telah beriman mereka, wattaqau dan telah bertakwa mereka, lakaffarna nescaya telah kami hapuskan, nescaya telah kami hapuskan. Lam tu la kafarna, lam tu lam jawab kepada huruf lau awal sekali, lau tu. Jadi lau ni dia ada jawab, jawabnya lam. Jadi lam tu kena terjemahkan nescaya, itu jawab pada lau. Nescaya telah kami hapuskan anhum dari mereka, sayyiatihim akan kesalahan-kesalahan mereka. Wala ada khalnahum dan nescaya telah kami masukkan akan mereka, dan nescaya telah kami masukkan akan mereka. Wala ada tu lam tu nescaya, waktu atau penyambung. Jadi lam tu masih nescaya lagi kepada jawab lau atas tu, Jadi waktu ataf. Jannatin, kebun-kebun syurga, an-naim, yang penuh nikmat. Simak semula, ayat yang ke-65. Walau anna ahlal kitab, dan jikalau bahawasanya ahli kitab, amanu, telah beriman mereka. Kalaulah ahli kitab beriman dengan Nabi SAW. Wattaqau, dan telah bertakwa mereka. Takwa dengan maksud memelihara diri daripada kekufuran. Kalau mereka beriman dengan Nabi dan mereka memelihara diri daripada kekufuran, lakaffarna anhum, nescaya telah kami hapuskan dari mereka sayyiatihim, akan kesalahan-kesalahan mereka. Wala adkhalnahum, dan nescaya telah kami masukkan akan mereka jannatin na'im, kebun-kebun syurga yang penuh nikmat. Inilah janji Allah Ta'ala. Kalau ahli kitab, baik Yahudi ataupun Nasara, mereka beriman dan bertakwa, janjinya Allah akan hapuskan kesalahannya dan Allah akan masukkan ia ke syurga yang penuh nikmat. Baik, sama lagi, walau dan jikalau. Annahum, bahawasanya mereka, aqamu, telah mendirikan mereka, at-taurata, akan Taurat,
wal Injil dan Injil, wama dan apa yang unzila telah diturunkan ia, ilaihim kepada mereka, min daripada Rabbihim Tuhan mereka, la akalu nescaya telah makan mereka, min daripada alam tu ya, la akalu tu nescaya telah makan mereka tu lam jawab kepada lau yang di awal ayat tu nescaya, itu jawapannya ya. Nescaya telah makan mereka, min daripada fauqihim atas mereka, wamin dan daripada tahti bawah, arjulihim kaki-kaki mereka, minhum di antara mereka, ummatun ada umat, muktasidatun yang adil, wa katsirun dan kebanyakan, minhum daripada mereka, sa'a amat buruklah, ma apa yang ya'malun mereka kerjakan. Biasa semula. Walau annahum aqamut Taurat wal Injil, dan jikalau bahawasanya mereka telah mendirikan tu boleh dimaksudkan dengan menegakkan atau beramal ya. Yang dikatakan Taurat dan Injil tu mendirikan Taurat dan Injil, maksudnya menegakkan Taurat ataupun beramal dengan Taurat dan Injil. Pihak Taurat beramal dengan Taurat, ya, umat Injil beramal dengan Injil, ya. Wa ma unzila ilaihim, dan apa yang telah diturunkan ia kepada mereka, mir rabbihim, daripada Tuhan mereka. Kalau mereka benar-benar beramal dengan apa yang Allah turunkan, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, nescaya telah makan mereka, atau kita bahasakan nescaya telah mendapat makan mereka daripada atas mereka dan daripada bawah kaki-kaki mereka. Maksudnya Allah akan menurunkan keluasan rezeki, baik daripada atas ya ataupun daripada bawah. Kalau daripada atas, Allah turunkan hujan di bumi, kesuburan bumi, ya, nescaya rezeki melimpah ruah. Minhum di antara mereka, ummatun muqtasidatun, di antara mereka ada umat yang adil. Umat yang adil maknanya yang mana mereka beramal dengan kitab Taurat, ya, dan ya setelah mereka ya bertemu dengan Al-Quran,
mereka telah beriman kepada Nabi SAW. Ini dikatakan ummatun muqtasidatun. Siapa mereka? Ialah Abdullah bin Salam, ya, dan sahabat-sahabatnya. Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya adalah yang berpegang kepada Taurat. Tapi dia meneruskan keimanan kepada Nabi SAW, menjadi seorang Islam yang baik, yang ia kuat berpegang teguh asalnya dengan Taurat. Tapi selainnya, wa kasiru minhum, dan kebanyakan daripada mereka sa'ama ya'malun, amat buruklah apa yang mereka kerjakan. Mana yang lain, ia tidak seperti kebaikan Abdullah bin Salam ikhlas beriman. Yang lain, ia mengikuti jalan yang buruk untuk menafikan kerasulan Nabi SAW. Baik, ayat yang ke-67. Teruskan. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balik, sampaikanlah oleh engkau, apa yang unzila telah diturunkan ia, ilaika kepada engkau, min rabbika daripada Tuhan engkau, wa in dan jika, lam tidak, taf'al engkau perbuat, fama maka tiada, balagta telah engkau sampaikan, risalatahu akan risalahnya. Wallah dan Allah, ya'simuka, dan Allah ya'simuka, ia melindungi akan engkau, minan nas, daripada manusia. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak ia pimpin, al-qauma akan kaum, al-kafirin, orang-orang yang kafir. Biasa mas mula. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balik ma unzila ilaika, sampaikanlah oleh engkau apa yang telah diturunkan ia kepada engkau min rabbika daripada Tuhan engkau. Mana yang diturunkan ialah Al-Quran. Al-Quranlah yang diturunkan kepada Nabi SAW. Mana ayat ini melarang Nabi jangan menyembunyikan sesuatu daripadanya kerana takutnya dan sebagainya. Wa in lam taf'al, dan jika tidak engkau perbuat, fama ballagta risalatahu, maka tiada telah engkau sampaikan akan risalah. Artinya, kalau Nabi tidak lakukan, artinya Nabi tidak menyampaikan amanah yang diberikan kepadanya. Artinya Nabi menyembunyikan. Tapi ternyata
bahawa Nabi tidak sekali-kali menyembunyikan apa yang Allah turunkan kepadanya, sehingga terkadang menyentuh bab-bab keluarga dia dalam Quran, kadang menyentuh dirinya dalam Quran. Nabi sampaikan juga. Ya, kalau Nabi nak sembunyikan, Nabi sorokkan. Kalau berkaitan dengan keluarga, dengan diri, nescaya Nabi akan sorokkan. Tapi ternyata, ya, Nabi terangkan juga. Inilah ya, yang dikatakan Nabi tidak bersifat kitman. Kitman ni maknanya menyembunyikan. Ya, Nabi bersifat tabligh, menyampaikan. Dia tidak bersifat menyembunyikan. Ya, tidak ada sifat Nabi menyembunyikan. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah ia melindungi akan engkau daripada manusia. Ya, Allah pelihara Nabi. Ya, Allah lindungi Nabi ya, daripada musuh-musuh yang mau membunuh, menangkap Nabi SAW. Inna Allah la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak ia pimpin akan kaum orang-orang yang kafir. Allah tidak akan pimpin mereka. Baik, sambung ayat yang ke-68. Kul, katakanlah oleh engkau. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Lastum, bukanlah kamu. Ala syai'in, atas sesuatu. Hatta sehingga tukimu, kamu mendirikan. At-Taurata akan Taurat. Wal Injil dan Injil. Wama dan apa yang unzila telah diturunkan ia. Ilaikum kepada kamu. Min daripada Rabbikum Tuhan kamu. Walayazidanna, dan sungguh ia mesti tambah akan kamu. Dan sungguh ia mesti tambah akan kamu. Nanti mana ada akan kamu. Dan sungguh ia mesti tambah saja. Kathiron, kebanyakan. Baik ya, saya masuk pada wala tu. Wala yazidanna. Lam ni bukan lam nescaya macam tadi. Nescaya macam tadi, itu lam jawab. Dan di sini lam ini ya, disebut sebagai ya, lam yang menguatkan atau disebut lam takkid ya. Lam takkid. Jadi menguatkan dengan makna sungguh. Sebab fi'il mudhari' depannya disebut fi'il mudhari' muakkad. Macam mana dikatakan muakkad? Muakkad tu maknanya dikuatkan dengan nun sabdu. Ada nun sabdu tu. Danna. Itu maknanya lam tu jadi makna sungguh. Sungguh ia mesti tambah. Macam tu ya. Kathiron, kebanyakan. Minhum, daripada mereka. Apa yang unzila telah diturunkan ia. Ilaika kepada engkau. Mir Rabbika, daripada Tuhan engkau.
tughyanan, kedurhakaan, wa kufron, dan kekufuran. Fala ta'sa, maka jangan engkau berputus asa. Alal qaumi, atas kaum, al-kafirin, orang-orang yang kafir. Baik, saya masuk mula ya. Ayat yang ke-68. Kul, katakanlah oleh engkau, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lastum ala syai'in, bukanlah kamu atas sesuatu, hatta tuqimut Taurat wal Injil, sehingga kamu mendirikan akan Taurat dan Injil. Ini untuk peringatan. Maknanya ahli kitab, dia tidak berpegang kepada agama sebenar-benarnya. Bukanlah kamu atas sesuatu agama maksudnya, sehingga kamu mendirikan atau menegakkan Taurat dan Injil. Wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan apa yang telah diturunkan ia kepada kamu daripada Tuhan kamu. Wa la yazidannakum, dan sungguh ia mesti tambah, kathiron, kebanyakan minhum, daripada mereka, ma unzila ilaika, apa yang telah diturunkan ia kepada engkau ni Nabi ya, min rabbika, daripada Tuhan engkau, Nabi juga, tughyanan, kedurhakaan, wa kufron, dan kekufuran. Maksudnya, wahyu yang diturunkan kepada Nabi bukan menambahkan dia beriman, tetapi menambahkan dia lagi durhaka, lagi kufur. Ini yang dimaksudkan dalam ayat ini. Patutnya mereka beriman dengan Nabi yang akhir dan beriman dengan apa yang telah diturunkan, yaitu Al-Quran. Tapi tak. Al-Quran turun menambahkan dia lagi durhaka, lagi kufur. Oleh itu, fala ta'sa 'alal qaumil kafirin, maka jangan engkau putus asa ya Muhammad atas kaum orang-orang yang kafir. Macam itulah keteguhan hati Nabi SAW. Allah berikan semangat buatnya. Baik, sambung lagi ayat 69. Innal lazina, sesungguhnya orang-orang yang amanu, telah beriman mereka, walladzina, dan orang-orang yang hadu, telah beragama Yahudi mereka, wassobiun, dan orang-orang yang menyembah bintang, wan nasoro, dan orang-orang Nasrani, man, barang siapa, amana, telah beriman ia, billahi, dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, wa amila, dan telah mengerjakan ia, soliha, akan amal yang soleh,
akan amal yang soleh. Fala khaufun, maka tiada ketakutan, alaihim atas mereka, walahum dan tiada mereka, yahzanun mereka berduka cita. Simak kembali. Innal ladzina amanu wa wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman mereka dan orang-orang yang telah beragama Yahudi mereka dan orang-orang yang menyembah bintang. Orang yang menyembah bintang ni, asalnya daripada puak Yahudi dan Nasara. Mereka ni murtad, kemudian mereka mengakui semua yang terjadi ini disebabkan oleh bintang. Jadi mereka memuja bintang. Jadi Sabi'un ini juga sebenarnya pengaruh Sabi'un ini menular satu dunia. Sehingga orang-orang kita satu masa dulu mesti nak tengok bintang. Kalau lahir tahun tahun berapa, kemudian tengok bintang apa. Begitu juga kalau nak memilih jodoh pun, kalau bintangnya berlawanan, tak jadi. Nak teruskan perhubungan. Sebab dalam bintang tu bergaduh. Jadi sampai pengaruh bintang ni berlaku kepada kalangan masyarakat kita atau orang Islam. Ini pengaruh siapa? Pengaruh Sabi'un atau Sabi'in. Jadi kita jangan terikut dengan ramalan-ramalan bintang itu. Sehingga dulu pernah buku-buku terjual mengenai tentang ramalan bintang ini. Kita jangan terpengaruh hal ini. Ini adalah tersebut dalam Quran sebagai Sabi'un atau Sabi'in. Golongan yang murtad daripada agama Yahudi dan Nasara, mereka telah mengakui keciptaan semua ini berpunca daripada bintang. Wan Nasara dan juga orang-orang Nasrani. Man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa telah beriman ia dengan Allah dan hari akhirat, wa amila solihah, dan telah mengerjakan ia akan amal yang soleh. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tiada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berduka cita. Pada asalnya Yahudi dengan Taurat beriman beramal soleh. Pada asalnya Nasara berpegang kepada Injil. Mereka beriman dan beramal soleh dan percaya kepada Allah dan hari akhirat. Begitu juga dengan Sabi'un. Sekiranya mereka semuanya ini beriman dengan Allah dan hari akhirat dan beramal soleh, sudah tentulah di akhirat mereka tidak akan rasa takut dan tidak rasa duka cita dengan suasana yang menggemparkan semasa berada di mahsyar nanti. Jadi kepada Yahudi dan Nasara, setelah adanya Nabi Muhammad SAW, tidak dianggap sah lagi iman mereka kalau mereka tidak beriman kepada Nabi yang akhir ini. Ini semasa Nabi belum lahir, bolehlah mereka berpegang kepada itu. Tapi setelah Nabi SAW lahir, maka mereka wajib mengikuti Rasul yang terakhir. Baik, sama lagi. Lakot, demi sesungguhnya. Ahozna, telah kami ambil. Misako, akan perjanjian.
Bani Israel akan Bani Israel. Wa arsalna, dan telah kami utuskan. Ilaihim, kepada mereka. Rusulan, akan rasul-rasul. Kullama, tiap-tiap kali. Ja'ahum, telah datang ia kepada mereka. Rasulun, oleh seorang rasul. Bima, dengan apa yang. La tahwa, tidak ia ingini. Anfusuhum, oleh diri-diri mereka. Fariqon, segolongan. Kazzabu, telah mendustakan mereka. Wa fariqon, dan segolongan. Yaktulun, mereka bunuh. Semak semula. Laqad akhadna mitsaqa Bani Israil. Dan laqad, demi sungguhnya telah kami ambil akan perjanjian Bani Israel. Perjanjian untuk beriman dengan Allah dan Rasul-Nya. Itulah perjanjian yang Allah ambil daripada Bani Israel. Wa arsalna ilaihim rusulan, dan telah kami utuskan kepada mereka akan rasul-rasul. Maka ramailah rasul-rasul yang Allah lahirkan atau munculkan dalam kalangan Bani Israel. Kullama ja'ahum rasulun, tiap kali telah datang ia kepada mereka oleh seorang rasul. Bima la tahwa anfusuhum, dengan apa yang tidak ia ingini oleh diri-diri mereka. Fariqon kazzabu wa fariqon taktulun. Segolongan telah mendustakan mereka dan segolongan mereka bunuh. Jadi kedatangan Rasul ini yang tidak senang dengan tidak disenangi oleh hawa nafsu mereka. Mereka mau menyembah berhala. Contohnya, datang Rasul menolak penyembahan berhala. Mereka suka membuat kerosakan. Datang Rasul untuk memperbaiki atau buat kebaikan. Semua inilah yang menjadikan mereka tidak senang dengan Rasul-Rasul itu. Jadi caranya apa? Mereka dustakan. Dustakan ni dengan arti kata mereka fitnah Rasul-Rasul itu. Untuk dijadikan sebagai sebab supaya Rasul itu boleh ditangkap dan sebagainya. Dan kalau tak boleh juga, dengan cara difitnah tak jalan, maka mereka bunuh Rasul itu. Sebagaimana riwayat Nabi Zakaria, Nabi Yahya, mereka telah bunuh. Jadi inilah yang Allah bagi tahu. Allah terangkan macam mana sikap Bani Israel ini. Setiap kali datang Rasul tak senang dengan kedatangan Rasul itu tidak senang oleh diri-diri mereka. Mereka pun lakukan fitnah atau dusta. Mereka lakukan yang kedua dengan membunuh. Macam itulah sikapnya. Itu saja untuk Al-Quran hari ini. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Dan kita teruskan dengan kuliah selanjutnya, iaitu pelajaran sorof kita. Sampai bilangan berapa kita ni? Sorof. 50. 5?
50. Okey. 50. Baik, 50 tasriful lafif ya. Min babi tafa'ala yatafa'alu. Taqawa yataqawa. Taqawiyan. Taqawa la tataqawa. Mutaqawin, mutaqawan, 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 tukuya, yutaqawa. Mana bermalam dengan lapar. Maknanya. Ya. Tamrin yang perlu diselesaikan ialah tasawa dengan makna menyerupai. Ya. Cuba buat madi mudhari' masdar nombor 1. Tasawa yatasawa tasawiyan. tasawiyan. Ya, amar nahi. La Tasawa la tatasawa musawin. tasawan. Ya, isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Mutasawin mutasawan. Ya, mutasawin, mutasawan, mutasawan. Okey. Kemudian madi majhul, mudhari' majhul. Tusuya yutasawa. Ya, tusuya yutasawa. Okey. Itu nombor 1 dengan makna menyerupai. Nombor 2 dengan makna pura-pura bodoh. Taghawa. Cuba buat madi mudhari' masdar. Taghawa yataghawa taghawiyan. Ya. Amar nahi. Taghawa la tataghawa. La tatagawa. Isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Mutaqawin mutaqawan mutaqawan. Ya, madi majhul, mudhari' majhul. Tuhuya yutaghawa. Ya, tuhuya yutaghawa. Mana pura-pura bodoh. Nombor 3 tadawa, mana berubat. Ya. Tadawa. Cuba buat tadawa. Tadawa yatadawa tadawiyan. Ya, amar nahi. Tadawa la tatadawa. Ya, isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Mutadawin mutadawan. Madi majhul, mudhari' majhul. Tuduya yutadawa. Tuduya Yutadawa. Okey, nombor 4 dengan makna jatuh satu persatu ya di jurang. Tahawa maknanya. Tahawa panjang makna dia. Okey, tahawa. Tahawa yatahawa tahawiyan. Ya. Amar nahi. Tahawa la tatahawa. Tahawa la tatahawa. Isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Mutahawan. Ya, madi majhul, mudhari' majhul. Tuhuya yutahawa. Ya. Nombor 5 dengan makna berkumpul. Ta'awa. Ta'ain alif wa ya. Ta'awa. Okay, buat ta'awa. Ta'awa yata'awa ta'awiyan. Ta'awa ya ta'awa. Ta'awa ya ta'awa. Ya. Okey. Amar nahi. Ta'awa la tata'awa. Ta'awa la tata'awa. Isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Muta'awan. Madi majhul, mudhari' majhul. Tu'uya yuta'awa. Ya, tu'uya yuta'awa. Yuta'awa. Okey, sekarang kita letak makna ya, latihan yang diberi iaitu bermalam dengan lapar. Taqawa yang dibagi contoh tu taqawa bermalam dengan lapar. Cuba buat madi. Bermalam dengan lapar.
Telah, telah bermalam dengan lapar ia. ya, telah bermalam dengan lapar ia. Kalau mudhari, Ia Ia bermalam bermalam dengan lapar. ia bermalam dengan Dengan lapar. Kalau masdar, kelaparan. Kelaparan bermalam dengan kelaparan. Kelaparan bermalam. Kelaparan bermalam dengan lapar. bermalam dengan kelaparan. Bermalam dengan kelaparan. Ya. Bermalam dengan kelaparan. Jadi kita punya masdarkan kepada lapar itulah. Bermalam dengan kelaparan. Macam tu. Bermalam dengan kelaparan. Kalau amar, Bermalam dengan laparlah oleh engkau. bermalam dengan laparlah oleh Laparlah engkau. oleh Kalau engkau. nahi, Jangan engkau bermalam dengan lapar. jangan engkau bermalam dengan lapar. Kalau isim fa'il, Yang bermalam dengan lapar. ya, isim maf'ul, Yang di malam dengan lapar. yang dimalamkan Yang dimalamkan dengan lapar. dengan lapar. Boleh lah tu. Isim makan, Tempat bermalam dengan lapar. tempat bermalam dengan lapar. Zaman, Masa bermalam dengan lapar. ya, masa bermalam dengan lapar. Madi majhul, Telah dilaparkan. Telah dimalamkan dia dengan lapar. telah dimalamkan ia dengan lapar. Malamkan dia dengan lapar. Dengan lapar. Kalau mudhari majhul, Ia dimalamkan dengan ia dimalamkan dengan kelaparan. dengan lapar. Dengan lapar. Ia dimalamkan dengan lapar. Okey, ya, itu saja. Dan latihan selanjutnya, latihan yang ke-51, Tasriful Multawi. Ya, multawi ada 5 latihan yang perlu diselesaikan. Multawi, ya. Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah akan datang. Ustaz, nak tanya Ustaz. Kejap, yang latihan Ustaz. Yang latihan, ya. Okey. Yang latihan Ustaz bagi tu. Yang nombor 3 tu tawaha. Apa? Mengkerahkan ni. Tahawa. Tawaha. Nombor 3. Nombor 3, okey. Tak ada. Mengkerahkan. Yang mana? Yang Tamrin berapa? Tamrin 50 ni? 51 yang Ustaz baru bagi ni. Oh, 51. Oh, dah baca dah. Tengah baca. Dah baca dah. Nombor 3, ya? Mengkerahkan. Oh, mengkerahkan. Okey. Mengkerahkan. Lepas tu yang contoh tu tawaza tu berbetulan ni. Contoh tawaza, ya. Berbetulan. Okey.